Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar menggunakan buku teks. Kita akan belajar bidang akidah. Hari ini bidang akidah. Tajuk dia beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab merupakan salah satu daripada rukun iman, iaitu rukun iman yang ketiga. Okey, rukun iman ada 6. Dan hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang ketiga. Okey, iaitu beriman kepada kitab. Okey. Nazwa boleh buka buku teks muka surat 73. 72. Okey, 72. Okey. Okey, kita baca sama-sama. Kita tengok sini ya. Okey, tajuk dia sini beriman kepada kitab. Okey, apa murid ni cakap? Dia kata, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Okey, dia kata, mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya? Dia kata apa? Jawapan dia, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran ni, dia kata, wahyu Allah. Wahyu Allah yang mengandungi ajaran Islam. Maksudnya dalam Al-Quran ni, Allah dah bagi tahu semuanya. Macam mana, apa yang kita perlu buat. Contoh, kita kena solat, kita kena puasa. Semua ada dalam Al-Quran. Okey. Jadi, lepas tu dia kata apa lagi? Al-Quran ialah, okey, ini maksud Al-Quran. Okey, maksud Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara dari penyelewengan sehingga hari kiamat. Okey, sebelum Al-Quran ada juga kitab lain yang diturunkan oleh Allah. Okey, tetapi Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan isi kandungannya tidak akan berubah. Okey, isi kandungannya tidak boleh ditukar-tukar oleh sesiapa saja. Berbanding dengan 3 kitab yang lain. Isi dia boleh bertukar-tukar, boleh berubah-ubah. Jadi Al-Quran ini merupakan kitab yang melengkapkan ketiga-tiga kitab terdahulu. Jadi Al-Quran adalah mukjizat yang paling agung. Okey. Nah, tengok muka surat seterusnya. Muka surat 73. Okey, kewajipan beriman kepada kitab. Ini adalah dalil nakli dari dalam Al-Quran. Okey, daripada surah An-Nisa ayat 136. Dia cakap apa? Ya ayyuhallazina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl. Okey, maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya dalam ini dalam Al-Quran. Okey, Allah dah menyuruh kita untuk beriman ataupun percaya kepada Al-Quran, kepada kitab. Apa yang terkandung dalam Al-Quran, kita kena percaya. Sebab itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran merupakan kalamullah, kata-kata daripada Allah. Takkan kita tak nak percaya kata-kata Allah? Betul tak? Bila kita percaya kepada kata-kata Allah, maka kita akan percaya dengan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Okey. Baiklah. Seterusnya. Dia kata apa? Okey, yang penting dalam Al-Quran ni, dia mengandungi perintah dan larangan Allah yang mesti kita patuhi. Perintah contohnya Allah suruh solat. Okey, puasa. Okey, lagi yang Allah larang apa? Jangan minum arak, jangan berjudi. Itu semua ada dalam Al-Quran. Telah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita wajib. Hukumnya kita wajib. Waw alif
Jimba wajib beriman dengan kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Kita kena percayalah apa yang terkandung dalam Al-Quran. Okey, seterusnya. Ini tadi kita dah menceritakan tentang maksud Al-Quran. Sekarang ini maksud kitab. Kitab Allah sepanjang zaman. Okey, kitab bermaksud, tadi cikgu dah bagi tahu kitab ni ada 4. Termasuk yang Al-Quran yang keempat lah, yang terakhir. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran ni pun digelar kitab. Jadi kitab, apa maksud kitab? Kitab Allah bermaksud kalamullah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Diwahyukan ni maksudnya Allah bagi kitab tersebut. Hanya ada 4 nabi sahaja yang mempunyai kitab. Nanti kita akan tengok. Okey. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah. Jika kita ikut apa yang terdapat dalam kitab, dalam Al-Quran, maka kehidupan kita akan menjadi diberkati Allah, akan diredai oleh Allah. Kita akan bahagia. Berbanding kalau kita tak ikut. Contohnya kita contohnya berjudi. Kehidupan kita akan porak-peranda. Asyik tak cukup duit kan sebab berjudi. Jadi sebab apa jadi begitu? Sebab dia tidak percaya kepada kitab, kepada Al-Quran. Okey. Sekarang kita tengok nama kitab yang wajib kita ketahui. Tadi ada 4 kitab sepanjang penurunan kitab ni ada sebanyak 4 kali. Dan hanya 4 nabi saja yang Allah wahyukan kitabnya. Okey, kita tengok kitab yang pertama. Kitab pertama ialah Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab pertama ialah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat. Nasuhah kena ingat keempat-empat kitab ini. Ulang sekali lagi. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan juga Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seterusnya. Muka surat 75. Kita tengok pula. Kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya kalau kita beriman. Beriman ni apa? Beriman ni percaya. Sekiranya kita percaya kepada kitab Allah, apakah kesannya? Pertama, iman kita semakin bertambah. Iman ni maksudnya keyakinan kita semakin bertambah. Jadi bila kita yakin, kita akan buat apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu maksudnya iman kita nanti meningkat. Kita tak buatlah benda-benda yang mendapat dosa. Kita akan buat benda-benda yang baik untuk mencari pahala. Yang kedua, kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Mendapat syafaat Al-Quran ni maksudnya Al-Quran akan membantu kita. Ketika di hari akhirat. Jika kita selalu membacanya, kita selalu baca Quran kan. Nanti Al-Quran akan membantu kita semasa hari akhirat nanti. Untuk dipermudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga. Yang ketiga, hidup kita menjadi tenang dan teratur. Hidup tenang dan teratur. Sebagai contoh tadi kan, orang yang tak percaya Al-Quran, dia langgar perintah Allah, dia minum arak, berjudi, maka hidup dia tak akan tenang. Contohnya orang berjudi, bila dia menang, dia bahagia.
Lepas tu dia kalah pula. Dah dia tak ada duit. Nak cari duit, pinjam orang ini, pinjam orang sini. Jadi hidup dia tak tenang. Nampak tak? Itu kesan kita langgar perintah Allah. Keempat, masyarakat sejahtera. Dan juga last kali, kelima, dikasihi oleh Allah. Allah sayang kita. Kita buat baik, Allah sayang. Bukan setakat Allah sayang, orang lain pun sayang kita. Kawan-kawan sayang kita, ibu sayang kita, ayah sayang kita. Semua orang sayang kita kalau kita buat baik. Okey. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan beriman kepada kitab.